诉我。Selamat pagi, saudara sekalian. 弟兄姊妹们早安， Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 我们要一起来思想主的话。 Sebelumnya mari kita berdoa. 让我们先祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. 主啊，感谢你为我们今天好的早晨， Kami bersama-sama hadir di tempat ini untuk kami berbakti, beribadah 我们 kepada Tuhan. 一起在这里敬拜主、赞美主。 Dan sejenak kami akan merenungkan firman-Mu. 主啊，我们一起要思想主的话， Tuhan tolong setiap kami, 求主帮助我们每一个人， berikan kepada kami pengertian, 给我们有一个能够明白， sekaligus kekuatan untuk kami menjadi pelaku-pelaku 给我 firman-Mu. 们力量，成为主的见证人。 Layakkan dan kuduskan kami ya Tuhan, 让我们配得来到主面前， di hadapan firman-Mu yang kudus. 在主的圣洁的真理， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 祷告祈求奉耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Saudara, hari ini kita memperingati Parents Day. 今天我们要纪念，我们要庆祝这个母亲节。 Hari orang tua atau pekan keluarga lah, kira-kira begitu, saudara. 我们好像是一个家庭团契的纪念会。 Saya akan mengajak setiap kita untuk melihat beberapa bagian firman Tuhan. 我们要一起来念主的话。 Bagian yang pertama terambil dari Injil Lukas, saudara. 在路加福音， Injil Lukas pasal yang kedua, 路加福音第2章， kita akan membaca beberapa bagian ayatnya, saudara. 我们要念几处的经文。 Nanti di bagian yang kedua, yaitu di surat Efesus akan dibaca dalam bahasa Mandarin, yang Lukas ini dibaca dalam bahasa Indonesia. 路加福音是用英文来念，以后以弗所书用中文来念。 Saudara, mari kita lihat dari ayat 21 sampai 24 terlebih dahulu, Injil Lukas pasal yang kedua. 21到24，我们先看。 Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua, saudara. Jadi nanti kalau saudara menemukan beberapa kata yang berbeda, nggak apa-apa ya. Karena ini juga Alkitab yang sudah di-launching oleh Lembaga Alkitab Indonesia mulai bulan Februari tahun ini. 我用的是最后出版的，但是不要紧，因为这个我用的圣经可能跟你们的不一样，但是这个圣经已经被公认。 Ayat 21 sampai 24 demikian firman Tuhan. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lompat ayat 39 sampai ayat yang ke-40 kita simak, sudah saya bacakan. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Lanjutkan lagi ayat 41 sampai 52 saya bacakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka.
Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. 以弗所书6章第1到第4节，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世上享受，这是第一条带允许的诫命。你们做父亲的，不要落儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。 Saudara, saya membayangkan bagaimana Yusuf yang muda itu memiliki bayi pertama kali yang bernama Yesus. 弟兄姊妹们，我不能够想象得到约瑟他非常年轻得了一个婴孩叫做耶稣。 Saudara, membaca kisah ini saya teringat bagaimana saya yang waktu itu masih muda juga memiliki bayi kami yang pertama. 那么我记得我年轻的时候也是有了一个小婴孩， Usia saya waktu itu mau 25 tahun. 我的婴孩是 Saya 25 tahun. 25 tahun. Waktu 那个时 itu 候我的年龄是25岁， sekarang sudah lebih tua sih. 现在更老了。 Saudara, saya menemani istri yang mau melahirkan anak pertama kami. 我的夫人，我陪她，因为她要生产， Pengalaman yang baru bagi saya, pengalaman pertama bagi saya. Saudara. 这是这个第一次的经验。 Kalau namanya wanita mau melahirkan itu kan ceritanya mama-mama itu kan macam-macam, saudara. 如果富人家他要生产，很多的事情要面临。 Nanti kamu harus persiapan ini, makan ini, minum ini, pokoknya macam-macam, saudara. 很多事情、很多条件，对一个产妇都是很多的设备。 Saya sampai bingung saya ini ngerasain apa? Takut kah? Khawatir kah? Seneng kah? Udah nggak jelas rasanya, saudara. 我自己觉得非常的迷糊，是不是高兴？是不是惊慌？是不是害怕？ Saya lihat istri saya, waduh sudah keringetan, pegang tangan saya, pak sakit pak, gitu. 又是看我的太太握着我的手，她觉得痛。 Pengennya cepat dikeluarin tapi belum bukaan, jadi harus nunggu bukaannya, saudara. 那么生产就是等待实际的来到。 Sampai satu waktu itu mau bilang sama suster apa sama dokter, biar saya buka aja sendiri, kalau nggak buka-buka gitu ya. 那个时候我觉得，我告诉医生，我帮忙 Tapi kan 临 nggak 产。 boleh ya, jalan lahir itu harus terbuka secara natural, alami, saudara. 但是那个生产是自然的生产， Jadi anak-anak di sini harus ngerti kesusahan mama-mama kalian tuh. 所以你们要明白，你们父母亲如何生你们到世界来。 Nah, saudara, ketika waktunya tiba, ayo mami ngeden, gitu, saudara. 你们要想象得到，我这个富人家怎么样生产一个婴孩。 Saya dalam hati debar-debar, aduh belum keluar lagi gitu ya, udah nongol balik lagi gitu, saudara. Nggak gampang ternyata. 我的心里是很紧张，等待我的太太生产。 Begitu anak kami yang pertama lahir, 当我的孩子第一个生产的时候， 出生的时候， saya mengingat momen itu, saudara. 我记得一件事情， Bahwa sebentar lagi ada yang memanggil saya dengan sebutan Papa. 在一下子有一个婴孩要呼叫我一声“爸爸”。 Selesai semua lahir, baru saya keluar dari ruang bersalin itu, saudara. 每一件事，哪一件生产的事情已经解决，我就从产房出来。 Itu air mata saya itu keluar semua, kayaknya tuh kayak orang tuh kalau udah selesai semua tuh kayak gitu, saudara. 那我的眼泪出来，好像一个事情已经解决。 Sambil menghadapi kenyataan di depan untuk bertanya kepada diri saya, ya apa ya jadi bapak itu ya, gak ngerti apa-apa aku ini gitu. 还有面临一件事情，就是如何成为一个父亲。 Saudara, tidak ada orang yang membuka sekolah khusus untuk menjadi orang tua. 没有一个人，没有一个学校专门教育如何成为
父母亲。 Dan saya pikir juga ini yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. 我也是觉得这个是玛利亚跟约瑟所面临的事情。 Bahkan berita itu cukup mengagetkan buat mereka bahwa mereka akan mengandung seorang anak yang akan menjadi juru selamat dunia. 那么这个消息也是说，他们已经有了一个婴孩，就是要救赎整个世界 Mereka 的人。 menjalaninya secara normal, saudara. Maria hamil 9 bulan. 他们已经看见如何这个玛利亚这个怀孕9个月， Dan ketika waktu bayi Yesus itu lahir, maka mereka menjadi orang tua dari Yesus. 那这个婴孩出生以后，他们就成为耶稣的父母亲。 Maka mau tidak mau, saudara, mereka harus menjalankan fungsi mereka sebagai papa dan mama Yesus. 所以很不得已，他们就成为爸爸还有妈妈。 Saudara, saya yang memiliki anak pertama seperti itu aja bingung, apalagi ini anak yang malaikat katakan mau jadi juru selamat dunia itu kira-kira seperti apa? Saudara? 我的第一个孩子出生的时候，我已经惊慌，还有尤其是一个要救赎整个世界的婴孩。 Tapi kita akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan lewat kehidupan keluarga kecil ini. 那么我们看上帝如何在这个家庭里面，这个使孩子长大。 Sudah hanya Injil Lukas yang mencatat sekilas bagaimana masa kanak-kanak Tuhan Yesus. 只有路加福音记载主耶稣的童年。 Sudah catatan yang menarik ketika kita melihat bagaimana Lukas menulisnya dengan detail. Saudara. 主耶稣，我们看如何路加写了主耶稣童年，非常的清楚。 Dikatakan waktu itu bayi Yesus berusia 8 hari. 那个时候说主耶稣刚刚8天， Dia disunatkan dan kemudian dipersembahkan kepada Allah. 所以就受割礼，并且献给上帝， Sudah sesuai dengan hukum Taurat. 就是按照律法。 Kejadian 17 mencatat itu, saudara. 这个在这个创世纪也是记载这件事情。 Dan diserahkan sebagai anak sulung kepada Tuhan, dicatat dalam Keluaran 13, saudara. 因为在这个创世纪第13章也是说，这个头生的孩子献给神。 Bahkan Maria dan Yusuf memberikan persembahan sepasang burung tekukur atau anak burung merpati seperti di dalam Imamat 12. 就好像约瑟跟玛利亚献了鸽子，好像在历代所记的一切。 Setelah mereka melakukan kewajiban hukum Taurat itu. 他们已经实行律法所要求他们实行的事情。 Lalu firman Tuhan tadi katakan, saudara, setelah mereka selesai melakukan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. 当他们已经实行整个律法的要求， Lukas melanjutkan mereka kembali ke Nazaret. 所以就回到拿撒勒。 Dan tidak ada catatan apa-apa lagi mengenai umur Yesus dari 0 atau 8 hari itu sampai 12 tahun. 在那里完全没有记载关于主耶稣从小到12岁。 Nah, kita tahu sama-sama Yesus hidup di tengah-tengah keluarga yang punya profesi tukang kayu. 主耶稣也是知道主耶稣是活在一个木匠的家庭里面。 Keluarga yang sederhana tinggal di tempat yang bernama Nazaret, orang Galilea yang disebut orang udik, orang kampung. 一个普通的木匠，人家说他们是乡下人。 Tapi firman Tuhan di ayat 40 katakan, maka Yesus makin bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia. Saudara. 但是在40节说，主耶稣越来越长大，满有智慧。 Maka di bagian ini saudara, kita belajar menurut catatan Lukas. 这是我们学习关于路加所写的， Sekilas nampak, saudara, kelihatan. 看见一个事情。 Bagaimana kisah ini memperlihatkan kepada kita ketaatan sebuah keluarga kecil. 我们看一个小小的家庭如何敬畏上帝。 Saudara, siapa Maria? 谁是玛利亚？ Kemungkinan besar dia masih berusia belasan tahun ketika Yesus lahir. 可能玛利亚生耶稣的时候，她是12多岁。 Dia seorang ibu muda yang tanpa pengalaman dan saudara harus mengingat kelahiran Yesus ketika Maria itu belum menikah secara resmi dengan Yusuf. 那个时候，当她怀孕耶稣的时候，她还没有嫁给约瑟。
Dan kita juga tahu Yusuf adalah suami yang sempat mengalami ketakutan, kenapa harus saya yang 那个时候 mengalami 约瑟也是觉得，为什么上帝选他 Sampai 成为耶稣的父亲？ Matius mencatat bagaimana Yusuf itu hendak menceraikan Maria, bukan? 马太福音记载主耶稣要休了玛利亚。 Dan kita juga tahu saudara Yesus sebagai sang bayi yang secara normal, sangat manusiawi, bertumbuh kembang seperti bayi-bayi yang lainnya. 我们也知道耶稣好像其他的婴孩，他越来越长大。 Tapi lewat bagian yang pertama ini saudara kita melihat bagaimana Lukas menyatakan dengan sekilas. 如果我们看如何路加告角色关于耶稣， Bagaimana keluarga muda ini yang sederhana, yang sangat biasa seperti layaknya keluarga yang lain, saudara. 年轻的夫妇非常普通的家庭，好像别的家庭一样。 Mereka belajar taat menggenapi hukum Taurat. 他们学习如何成就神的要求。 Saudara, tanpa catatan Lukas kita tidak bisa mengerti apa yang Maria dan Yusuf lakukan ketika Yesus masih bayi, 所以 bukan? 路加没有写出 Tapi 约 dari, 瑟跟这个玛利亚如何对待耶稣，当耶稣还是小的时候。 tapi dari situ kita bisa melihat sebuah starting atau awal yang menarik, saudara. 但是在哪里我们看见一个好的开始？ Di tengah-tengah tergopoh-gopohnya mereka jadi papa mama, mereka mau memulai dengan benar. 当他们很惊慌的时候，他们有开始好的开始。 Mau dikata bayi ini adalah juru selamat dunia, tetapi mereka adalah bapak ibu buat bayi ini dan mereka hidup sangat manusiawi. 他们说这个主耶稣是救赎主，玛利亚跟约瑟是普通的夫妇来照养这个养主耶稣基督， Bukan dalam gemilang harta atau kayanya pengalaman, 不 bukan. 是因为他们有很多的经验或者他们家庭富裕。 Itu terlihat dengan mereka mempersembahkan burung tekukur atau anak burung merpati. 在这里我们看见他有奉献2只为个献祭。 Tapi di dalam kesederhanaan dan hal-hal yang sangat biasa, mereka mau belajar taat as a family, sebagai satu keluarga. 在最普通的情况当中，但是他们仍然要学习如何成为一个好的家庭。 Yusuf nggak lari sendirian, 约瑟没有避免这件事情， Maria nggak bingung sendirian, 玛利亚没有惊慌， bayi Yesus pun juga tidak menjadi bayi seperti Superman begitu, saudara, 这 enggak. 个主耶稣是一个普通的婴孩。 Di dalam daging ini mereka belajar taat. 在这他们的肉体当中，他们学习顺服。 Mereka tahu persis susahnya membangun keluarga. 他们知道如何来建造一个好的家庭。 Sehingga saudara, kalau hari ini engkau dan saya punya pergumulan di tengah-tengah keluarga, 弟兄姊妹们，如果今天我们的家庭有问题的话， saudara, kita punya model yang kita lihat renungkan hari ini. 今天我们看见一个好的榜样，我们要学习。 Bahwa di dalam ketidakmengertian Maria dan Yusuf, tetapi mereka mau memulai dan mengerjakan tanggung jawab mereka di dalam ketaatan kepada Tuhan. 玛利亚还有约瑟，他们不知道怎么样实行，但是他们顺服如何做这个小家庭。 Itu berarti Yusuf dan Maria mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan pasti mereka menyelidiki firman Tuhan, saudara. 所以，如果玛利亚、约瑟要顺服神的命令，他们也是顺服神的话。 Mereka tahu bahwa anaknya harus disunat hari ke-8, anaknya harus diserahkan, memberi persembahan seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan. 他们知道，在满了8天要把孩子收给割礼，献给主，并且献祭，都上帝的一切的条件，他们都已经做好了。 Anak mereka diberi nama Yesus seperti kata malaikat itu kepada mereka, meskipun nama Yesus itu murahan waktu itu. 他们把孩子
称名叫耶稣，好像天使说要称名耶稣。耶稣这个名字是一个普遍的名字， Kayak kurang gagah, kenapa nggak Michael Alexander gitu istilahnya. 为什么不提别的名字给耶稣？ Tapi mereka belajar dengar suara Tuhan dan mereka belajar taat. 但是他们学习听主的声音。 Nah, saudara, di dalam perjalanan itu 在这个路程当中， kita tahu bersama-sama Lukas memunculkan satu sorotan atau highlight lagi, saudara. 我们看见路加再一次给一个很惊奇的这个提示， 12 tahun yang tidak tertulis oleh Injil itu, 在12年没有在福音里面记载。 tiba-tiba Lukas mencatat bagaimana Yesus itu menjadi bocah 12 tahun. 路加就写了耶稣成为12岁的孩子， Sama seperti anak saya yang pertama hari ini, saudara, umurnya 12 tahun. 就好像我的大男儿，今年是12岁。 Dan Lukas mencatat anak 12 tahun ini, si bocah ini hilang, saudara. 那在这里记载，12岁的耶稣他已经走迷了路。 Saudara, saya waktu TK 0 besar itu pernah hilang. 当我小的这个幼稚园的时候，我曾经也是被遗失了。 Ada jemaat di sini yang tahu persis bagaimana saya hilang di TK 0 besar itu. 可能我们教会有人知道我那个时候怎么样遗失。 Saudara, bapak saya itu guru SMP negeri. 我的爸爸是初中的老师， Dia selalu tiap hari itu jemput saya pulang sekolah. Dijemput papa mama atau dijemput siapa kalau pulang sekolah? 每天我爸爸妈妈来接我上学。 Dulu yang jemput saya bapak saya, saudara. 我小的时候是我爸爸接送我上课， Dan entah gimana caranya, pokoknya bapak saya itu kalau jemput tak pernah telat. 我的爸爸没有迟到过接我回家。 Kan seperti biasa kalau anak TK tuh keluar dari sekolah tuh kan pasti dituntun sama gurunya terus disuruh baris gitu kan ya. 平常这个幼稚园的孩子有老师来带他们回家。 Sama, saudara, hari itu saya juga sama teman-teman yang lain disuruh baris terus suruh nunggu udah dijemput atau belum. 那个时候我也是好像别的人，我要等我的父母亲接我回家。 Meskipun saya itu orangnya cuek sekali, saudara, tetapi saya itu juga khawatiran. 虽然我那个时候我也事情很不在乎，但是我心里也是惊慌。 Hari itu tuh saya tunggu kok bapak saya nggak nongol-nongol, nggak jemput-jemput, saudara. 那个时候我一直等我的父母亲没有接我， Nggak biasanya itu telat. 我的父母亲不是好像平常一样能够迟到。 Saya tuh mikir ini saya dijemput atau enggak ya hari ini gitu. 我有时候想我自己，如何是不是爸爸来接我？ Terus entah apa yang merasuki pikiran saya, anak TK 0 besar, sudah TKB kalau hari ini ya. 我是这个幼稚园上一半， Berarti umur sekitar berapa? 6 tahunan lah ya kira-kira ya. 可能那个时候我的年龄是6岁。 Saya tuh mikir begini, saya pulang sendiri aja deh gitu. 我觉得我应该自己回家。 Dan menariknya saya bisa hafal jalan pulang yang waktu itu jarak dari sekolah sampai rumah itu kira-kira berapa? 2,5 sampai 3 kilo lah kira-kira ya. 那个时候我记得我的学校到我的家可能这个2-3 kilo。 Dan saudara, saya bisa menemukan jalan termasuk ketika harus nyebrang jalan besar itu saya bisa nunggu orang besar itu jalan nyebrang, saya juga ikut nyebrang. 那个时候我横马路的时候，我也对我跟着那些大人，他们横过马路，我也是跟着走。 Saya nggak takut nggak nyampe rumah karena saya tahu jalan pulang. 我不怕不到家，因为我知道我的家在哪里。 Sampai di satu perempatan yang besar banyak bus di situ dan tidak ada orang nyebrang-nyebrang, saya mulai bingung. Saudara. 那个时候到了十字路口，很多的汽车，我开始惊慌。 Sampai akhirnya saya lihat tukang becak, sekarang udah nggak ada becak itu ya. 最后我看见一个3轮车夫， Saya deketin bapak tukang becak itu, saya bilang, Pak, pakai bahasa Jawa ya, Pak, rumahku di sana Pak, boleh antar saya enggak? 那个时候我告诉车夫，这个师傅，我的家在哪里？你能够送我回 Seingat 去？ saya waktu itu saya bilang begini, saya enggak punya duit Pak, nanti kalau sampai rumah saya bayar di rumah ya Pak. 那个时候我说我没有钱，我到家才付你。
Mungkin sih Bapak lihat muka saya, muka anaknya kok mesakno ya, wis tak anterno wis, gak bayar gak apa-apa wis gitu. 可能车夫也看我可怜， Akhirnya saya bisa nyebrang perempatan gede itu saudara dengan beca itu. 最后我就坐三轮车回家。 Tapi entah kenapa mau deket gang rumah itu saya malah ketakutan. 但是要到家的时候，我心里就害怕， Takut dimarahin orang tua, kok mulai Wah. dewean gitu. 害怕为什么？因为父母亲可能责骂我，自己回家。 Terus saya yang TK 0 besar itu punya cara kan ada gang sebelum gang rumah. 但是有一个巷子，当还没有到家的时候，有一个小巷 Saya 子。 bilang sama bapaknya, Pak masuk gang sini aja Pak. 我告诉车夫说，进入这个小巷 Loh 子。 Dik rumahmu di mana? Udah enggak apa-apa saya turun di sini aja. 车夫说：“你的家在哪里？”他说：“我足够在这里到了。” Saya bilang, Pak nanti tunggu di sini, saya tak minta duit dulu sama orang tua saya, nanti bapak tak bayar. 我就说：“你在这里等，我去拿钱。” Saudara ketika saya turun, saya nggak tahu saudara, di depan rumah tuh pintu kebuka, orang tuh ngumpul di situ. Saya pikir ada apa ini gitu kan. 我觉得为什么我的家很多人围着？ Ternyata tetangga tuh dipanggil, sudah ditanya, anakku hilang, dendi gak ono anakku, bingung orang tua saya. 我才知道我的父母亲正在找我，把整个的邻居都集合。 Saya lihat itu makin bingung, waduh jangan-jangan orang tua saya kenapa ini? 但是我从想没有想到，我觉得我父母亲有事情。 Begitu saya jalan unuk gitu, wah mama saya lihat bapak saya langsung dirangkul, saya nggak tahu apa-apa nangis, semua nangis, wah gitu. 那么整个的家庭看见我，都抱着我一起哭。 Di situ saya ngerti sekali rasanya orang tua kehilangan anak itu seperti apa. 那个时候我才知道一个父母亲遗失了的孩子的感想。 Dan tukang becaknya sudah hilang, belum tak bayar. 那最后连车夫我还没有还钱。 Nah, saudara Yesus umur 12 tahun hilang. 主耶稣12岁走迷了路，遗失了。 Nah, saudara firman Tuhan katakan setiap tahun pada perayaan Paskah orang biasanya datang ke Yerusalem. 在那个每一个逾越节，他们都来到耶路撒冷。 Sebetulnya ada 3 kali dalam 1 tahun, bisa dalam perayaan Paskah, perayaan Pentakosta maupun Pondok Daun. Saudara. 那么他们3年有大节期，就是逾越节，还有这个五旬节，还有一个就是祝母节。 Tapi yang umum kalau jaraknya jauh ke sana, maka orang-orang biasanya akan datang pada waktu Paskah, saudara. 他们常常去这个哪里是在这个逾越节。 Dan keluarga Maria dan Yusuf itu juga datang ke Yerusalem. 玛利亚跟约瑟也是来到耶路撒冷。 Berarti umur Yesus 1 tahun mereka datang, umur Yesus 2 tahun mereka datang, selalu bolak-balik tiap tahun. 所以他们常常每一年都来， Untuk merayakan Paskah, saudara. 为了要庆祝这个逾越节。 Tetapi Lukas mencatat di usia Yesus 12 tahun, maka Yesus hilang. 所以在就是耶稣12岁的时候，他已经遗失了。 Saudara, mereka tuh biasa jalan tuh rombongan, kelompok-kelompok gitu. 他们平常是一群一群来到这 Terus 个教会。 biasanya para wanita atau ibu-ibu itu agak di depan dengan anak-anak mereka, bapak-bapak di belakang supaya bisa kelihatan gitu, nggak ada yang kayak tercecer di belakang gitu. 那么他们能够看这个老的在前面，小的在后面。 Tapi ketika mereka selesai kurang lebih 7 hari di Bait Allah, 但是7天以后， mereka kembali, saudara, dan ternyata Yesus tidak ada di tengah-tengah rombongan itu. 他们回去的时候看不到耶稣， Dan Yesus dikatakan dia tinggal di Yerusalem di Bait Allah. 那就是说他住在神殿里面。 Jadi mereka sudah berjalan sekitar kurang lebih sehari seperjalanan jauhnya. Jadi kira-kira mereka itu kayak kemungkinan besar berkemah di luar kota Yerusalem. 可能他们走了1天1夜的时间，他们是住在外部。 Sampai akhirnya mereka harus balik nyari lagi dan sampai 3 hari mereka muter-muter baru ketemu Yesus di Bait Allah. 最后他们再回去寻找耶稣，3天才找到耶稣在圣殿里面。 Saudara bisa bayangkan ramainya Yerusalem karena itu hari perayaan Paskah. 那个时候也是耶路撒冷的这个逾越节。 Saudara, saya sudah pelayanan di GKI Pontianak itu sekitar 3 tahun ini. 我已经3年在这个坤殿。
ketika pandemi semua kegiatan, festival, perayaan itu hilang. 当能够有这个肺癌的时候，很多的事情就停顿。 Baru Xinjia tahun ini ada lagi perayaan naga. 所以在那里很多的节目就停顿，只有在这一次中国新年有这个。 Sebelumnya saya hanya mendengar cerita, ayo Pak Nael contoh nanti kita lihatlah, pokoknya seru, pasti ramai sekali orang lihat gitu. 那个时候很多会友叫我一起来看这个大龙的示威。 Saya pikir seramai apa sih, Pontianak tuh sepi, sudah. 我也是很奇怪，我知道坤甸是一个小的城市， Kalimantan Barat itu sepi, banyak hutan. 加利曼丹西部是很多的森林。 Tapi benar sudah, waktu festival naga itu ada satu jalan namanya Jalan Gajah Mada, sudah. 但是我记得那个示威这个大龙的示威的时候，有一个巷子叫Gajah Mada。 Saya ajak anak-anak itu untuk turun nonton festival itu karena istri saya lagi di luar kota, sudah. 我就跟我的孩子们一起来看这个游行。 Sampai nggak bisa gerak, sudah. Orang jalan aja susah loh. 那个游行很热闹，这个整个路都是堵住了。 Saya bayangin kalau di situ tiba-tiba pegangan anak saya dengan tangan saya ini lepas, nyarinya setengah mati, sudah. 我想，如果我的孩子以色列也是早的时候很半死。 Jadi saya membayangkan, saudara, Yesus itu hilang, terus masih dalam rangka perayaan Paskah waktu itu, bagaimana bingungnya Maria dan Yusuf nyari anak yang 所以 hilang 我 ini. 想到玛利亚跟约瑟如何的境况，因为耶稣在这个逾越节的时候遗失了。 Sampai 3 hari, jadi waktu ketemu kira-kira seneng nggak, saudara? 当遇见的时候，是不是快乐？ Dek coba tanya Mami ya, Mami, kalau tiba-tiba Dedek Meme hilang, terus ketemu Mami kira-kira seseneng apa, Mi? Waduh, itu nangis bukan cuma Bombay, sudah bawangnya bawang yang gajah-gajah mungkin. 所以如果以色列孩子找到，非常快乐， Seneng banget, saudara. 非常快乐。 Dan Yesus ditemukan di dalam bait Allah sedang berdiskusi dengan guru-guru agama di sana. 那个时候，主耶稣跟那些老师们讨论， Para rabi pengajar kitab di situ. 还有很多这个老师在那里教书。 Maria dan Yusuf itu kaget, bingung, tetapi juga seneng banget kan. 玛利亚、约瑟也是非常的高兴。 Sampai Maria bilang, aduh anak kamu ini kemana aja, bapak mamamu ini sudah bingung nyariin 3 hari. 玛利亚告诉耶稣说：“我们找你找的半死。” Jawab Yesus ini bencek, no, sudah. 所以那个时候，我们觉得主耶稣非常顽 Ini 皮。 bukan kayak film Korea atau drama Asia yang lari terus, wow bapak, mama, anakku pelukan, nggak begitu loh. 就好像这个一些这个朝鲜的戏剧一样。 Yesus tuh ngomong begini, bocah loh ngomong begini, sudah. 所以他的父母亲跟孩子辩论， Ngapain cari aku? Loh kurang ajar loh. 问他为什么要找我？ Kayak ngomong, loh lapo sih golek-golek aku sih, aku gak popo kok gitu. Loh 3 hari gak ketemu loh, sudah ngomongnya gitu loh. Kalau anak saya pikir, loh hari ini apa sih kok ngomong begitu gitu, sudah. 3天没有见面，他说为什么要找他？ Terus dia bilang begini, tidak tahukah kamu papa mama bahwa aku harus ada di dalam rumah bapakku? 在那个时候，主耶稣说：“为什么找我？岂不知我应当以我父的事为念？”意思就是说，我应当在我的父的家里。 Loh kalau saya jadi Yusuf, saudara, saya akan spontan ngomong, lu aku lo bapakmu, lu kamu tuh hilang bukan di rumahku, ngomong aku harus di rumah bapakku tuh ya apa sih gitu. 那么可能如果我成为约瑟，反问他：“我是你的父亲。” Saudara, tetapi dari kalimat Yesus kita belajar. 但是在主耶稣的这一句话，我们学习一件事情。 Setelah Yesus mengucapkan itu, dia tetap pulang bersama dengan orang tuanya dan hidup di bawah asuhan mereka. Menarik, saudara.
主耶稣说了这句话，就跟他的约瑟、玛利亚回家，或做好像普通人一 Kalau 样 kita 或做。 tahan pembacaan kita, maka kita berpikir, loh Yesus ini anak kok kurang ajar sama orang tua gitu kan. 如果我们看这个经文，好像是主耶稣反叛了他的父母亲。 Tapi Lukas mencatat dengan sangat detail, maka Yesus pulang ke Nazaret bersama dengan orang tuanya dan hidup di bawah pengasuhan mereka sama persis seketika Yesus berusia 8 hari sampai 12 tahun. 他就同他们下去回到拿撒勒，并且顺从他们。他母亲把这一切的事都存在心里。主耶稣跟他们合作，好像以前从小到 Dan 12岁。 setelah ini Injil tidak mencatat lagi kurang lebih 18 tahun hidup Yesus di bawah asuhan orang tuanya. 以后圣经就没有写主耶稣18年如何活在玛利亚跟约瑟的家里， Tapi bagian kedua ini mengajarkan setiap kita, saudara. 但是能够教导我们每一个人。 Ada sebuah triangular living, hidup yang bentuknya itu segitiga sebetulnya. 那么在这里我们就知道，我们活着好像是一个三角洲的一个方式。 Segitiga antara siapa? 三角我们是谁跟谁三角洲？ Yesus yang waktu itu adalah seorang anak dari sebuah keluarga. 主耶稣是一个家庭的孩子， Maria dan Yusuf sebagai orang tua di dalam keluarga. 玛利亚跟约瑟在家里是一个父母亲的地位。 Dan Yesus memperkenalkan ada Allah Bapa di tengah-tengah keluarga Yesus- saya. 耶稣在这个家里介绍，在我们的家有一个圣父在里面。 Dan pola cinta segitiga yang seperti inilah yang harus keluarga kita bangun. 这个三角形的爱，就是要在我们家里都应该如此。 Anak-anak kalian sayang papi mami, 孩子们爱父母亲， papi mami sayang sama anak-anak, 父母亲爱孩子， papi mami dan anak-anak sayang kepada Allah. 父母亲孩子爱上帝。 Dan ini yang Yesus katakan, aku punya Bapak di dunia, Jadi tapi su- Bapakku di surga juga adalah Bapak kita semua. 这就是主耶稣说：“我在世界有我的父亲，我在天上有我的天父，是整个世界的人的父上帝。” Aku anak manusia biasa, daging darah ada di dalam diriku, tapi aku juga pengen keluarga ini ada di dalam Allah Bapa secara rohani. 我是人子，我有肉体，我有血，我有肉体，我也很想我的家庭有一个天父在我们的家庭里头。 Jadi pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dari Yesus yaitu Maria dan Yusuf 父母亲就是玛利亚跟约瑟成为肉体的父母亲对耶稣。 Ketaatan dan ketundukan Yesus sebagai anak dari Maria dan Yusuf 耶稣顺服他的肉体的父母亲约瑟跟玛利亚， semua dibungkus di dalam kasih ilahi, saudara. 在整个家庭都拥有获报上帝的神性的爱， Sehingga seperti kata surat Efesus pasal 6 tadi, 就好像在以弗所所记载的， hai anak-anak, 孩子们， taati dan hormati orang tua. 你们要听父母亲的话。 Hai bapak-bapak, 亲爱的父母亲， didiklah anak-anakmu. 你要教导你的孩子们。 Saudara, ini bukan himbauan atau ajakan, ini perintah. 这不是暗示，但是这是命令。 Jadi tidak ada alasan apapun yang kita bisa katakan kepada Tuhan, saya tidak mau melakukannya, baik sebagai anak ataupun sebagai orang tua. Tidak ada, saudara. 没有一个理由说告诉上帝，我不能实行你的 Karena itu 真理。 perintah. 这是一个命令。 Sehingga anak-anak dikatakan karena itulah yang indah dan seharusnya. 所以在那里就告诉，那是一个非常美好
并且应该实行。 Memang itu yang dirancang oleh Tuhan ketika kita harus mentaati dan menghormati papa mama kita. 这是上帝的计划，也要求我们要尊敬我们的父母亲。 Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu di dalam kemanusiaannya sebagai anak Yusuf dan Maria juga melakukan itu, saudara. 耶稣是救主，但是他在世界对他的父母亲，他也是实行孝敬父母这 Dia 件事 tidak 情。 berkata, hai bapakku, hai mamaku, aku Juru Selamat. Tidak. 他没有说我的爸爸妈妈，我是救赎主。 Aku punya kekuatan supranatural, aku maha kuasa, jadi aku tidak akan tunduk dan taat kepada engkau yang adalah papa mamaku. Tidak. 我有超越的这个超自然的能力，我不必顺服肉体的父母亲。 Jadi anak-anak, sepintar apapun engkau nanti, sekaya apapun engkau nanti, seberkuasa apapun engkau nanti, panggilanmu tetap harus hormat dan taat sama papa mamamu. 所以，亲爱的孩子们，你都有钱，你都聪明，你都有实力，但是你仍然应该要孝敬你的父母亲。 Dan Tuhan berikan janji kebahagiaan dan panjang umur. 但是神也是有一个允许为一个孝敬父母的人。 Dan apa yang kita sebagai anak-anak itu lakukan bukan didorong karena kita takut atau terpaksa, tetapi karena kita sayang kepada Tuhan dan kita tunjukkan kepada orang tua kita. 我们所做的一切孝敬父母，不是我们害怕，不是我们做其他的动机，但是因为我们爱他们。 Dan menariknya Saudara, kitab Efesus mencatat, hai bapak-bapak, bukan hai ibu-ibu. 还有在以弗所书的重点就是说，你们做父亲的，不是说你们做母亲的， Sebagai kepala keluarga yang dipanggil oleh Tuhan, 你们是家长， sebagai 上帝呼叫你们， sebagai pemimpin keluarga, 你们是家庭的领导， mari jalankan fungsi kita. Saudara. 你要实行你的责任。 Saudara, firman Tuhan katakan kepada kita di dalam Efesus 6, bukan? 神的话告诉我们， Urutannya begini loh saudara ya. Hai bapak-bapak, bukan didik anak dulu, tetapi bilang begini, jangan bangkitkan kemarahan anak-anakmu. 在这里说，做父亲的不是说你们要教育你的儿女，但是在这里说不要弱儿女的气。 Yang biasanya suka bikin kita marah-marah itu anak-anak atau orang tua yang suka bikin anak-anak marah-marah sama orang tua. Lebih banyak mana? 平常是孩子诺父亲或者父亲诺孩子。 Biasa kita sebagai orang tua kan bilang begini, anak ngerepotin, bikin emosi kita, begitu kan saudara? 有父母亲是责备他的孩子， Tapi firman Tuhan itu tepat sekali, dia ngomong begini loh, hai bapak-bapak, jangan bikin anakmu marah, jangan provokasi dia. 在那里说，做父亲的你不要诺儿女的气。 Saudara, jangan-jangan selama ini kita mengasuh anak-anak kita dan ada sebuah kemarahan yang disimpan anak-anak kita. 你们不要教育你们的孩子带着一个仇恨的心， Karena kita merasa kita punya otoritas, punya kuasa, dia harus nurut, senurut-nurutnya, pokoknya wis gitu ya. 不要我们做父母亲有一个权利，就是要孩子按照我们的话去做。 Tapi firman Tuhan katakan, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. 但是圣经告诉我们，你不要诺儿女的气。 Jadi kalau saya boleh bilang, saudara, kalau anak-anak bikin kita marah, itu wajar. Tapi kalau orang tua bikin anak-anak marah, itu gak benar. 所以我们不能诺孩子的气，因为孩子诺父母亲的气乃是自然的。 Dan Alkitab katakan, didik mereka, teach and train them. 所以在这里告诉我们，你要照主的教训警戒他们。 Bukan cuman ajar pakai mulut, tapi latih dengan sikap
sikap kita kepada anak kita. 不要我们有教导他们，并且我们要给他们一个榜样。 Sehingga mau tidak mau, saudara, setiap kita yang menjadi papa mama, model itu dilihat dan ditiru oleh anak-anak kita. 所以我们做父母亲的所做的一切，孩子就按照你的榜样来做。 Sekali lagi, bukan kesempurnaan, tetapi lebih kepada keaslian diri kita, otentiknya kita di hadapan anak-anak kita. 所以我们的原装，我们的一切原本，孩子们都要照着去做。 Orang tua kadang susah bilang terima kasih kepada anak, tapi anak dituntut ngomong xie kamsia sama orang tua. Betul? 父母亲很难告诉孩子们谢谢，但是父母亲要孩子们说声谢谢。 Orang tua susah sekali ngomong maaf sama anak-anak, tetapi bolak-balik anak-anak diminta dituntut, ayo ngomong apa? Sudah salah ngomong apa? Sorry mami. 父母亲要孩子们对父母亲说请原谅，但是父母亲没有告诉孩子们请原谅。 Segengsi itukah diri kita di hadapan anak kita sendiri? 是不是我们有这样的这个尊严在孩子面前？ Percaya sama saya, saudara. 要相信， Ketika anak kita melihat kita bilang thank you, say sorry, kita pernah salah, mereka itu akan dengan mudah membuka tangannya untuk merangkul kembali kita. 当他们能够说声谢谢，说声对不起，他们要接受，很良心接受。 Saya sudah mengalami itu berkali-kali dengan anak kami, saudara, bahwa saya dan istri saya salah, maafin papi mami ya kak, dek. 我经历过这样的经验， Dan disitulah kasih itu mulai kita bangun terus perlahan, kita rajut bersama-sama. 所以从那个开始，我们要开始建立我们彼此的爱，彼此的尊敬。 Asu, Ai yang sudah punya cucu, 每一位已经有孙子的， kalau kita itu punya masalah sama anak kita, jangan larinya itu kita terus sayangi cucu kita. 我们对孩子有事情，我们不要转向我们的孙子， Aturlah waktu ngobrol sama anak kita. 让我们跟孩子们有沟通， Ngomong hati ke hati sama mereka. 让我们能够心里有彼此沟通。 Percayalah kasih Tuhan itu bisa meruntuhkan semua egoisme kita masing-masing. 相信神的爱要浇灌，要帮助我们每一个人的心。 Jangan sampai saudara, maaf sekali tahu-tahu kita dipanggil Tuhan, masih ada ganjelan dalam diri kita dengan anak kita. 让我们能够欢喜快乐见主面。 Kita punya masalah dengan anak kita, bukan cucu kita, dan itu tidak pernah bisa ditutup dengan cara kita mengasihi cucu kita, padahal masalah yang kita lakukan itu bersama dengan anak kita. 我们见主面的时候，我们欢喜快乐。 Sebab menjadi ayah dan menjadi ibu itu adalah proses seumur hidup. 但是我们成为一个父母亲是一生， Jadi selalu diperlukan usaha tiap-tiap hari dan hati yang mau dibentuk terus oleh Tuhan. 我们要求神继续不断陶造我们的心。 Nggak perlu gengsi dan ngomong begini, anakku aja yang suruh datang, masa aku yang tua yang datengin anakku. 我 Saudara, 们 enggak. 没有一定的尊严，因为我们是长辈。 Saudara, saya ngerti sekali karena papa mama saya sampai hari ini masih hidup, bagaimana kami juga coba terus berelasi. 我明白这一点，因为我还有父母亲，我跟我的父母亲有好的沟通。 Di tengah-tengah kelemahan kami belajar lagi untuk ngomong terima kasih, minta maaf, sampai tidak jarang air mata itu menetes, bukan kesedihan tapi kebahagiaan karena lega, ada pengampunan di situ. 因为我们要开始彼此饶恕， Dan itu yang dilihat oleh cucu-cucu kita, bahwa papa mamanya dan akong amanya itu hidup dalam kasih Tuhan.
让一个家庭能够看到我们活在主的爱里。 Saudara percaya buat saya bukan masa bodoh itu hartamu banyak, jabatanmu tinggi, tapi tidak ada kasih dan pengampunan di tengah-tengah keluargamu. 无论在你的家庭有钱有势力，但是没有爱，完全是虚空。 Engkau usahakan begitu keras supaya engkau bisa memiliki harta duniawi, tetapi engkau tidak berusaha semaksimal mungkin supaya kasih surgawi itu melingkupi keluargamu. 因为我们已经很多的财富，但是我们没有想办法把主的爱浇灌在我们的家庭里 Selama 面。 kesempatan masih ada, lakukan. Start from now on. Mulai dari sekarang. 让我们还有机会好好的这个经营我们的家庭。 Dan katakan kepada Tuhan, kami dan seisi rumah kami mau menyembah Tuhan. 我们一家都要敬拜主。 Saudara, saya mengajak kita mengambil waktu teduh dan lagu ini akan mengiring kita dan saya akan mengajak kita nanti menyanyikan bersama lagu ini. 我们 Mari ambil waktu teduh di hadapan Tuhan dan nanti bersama dengan saya, dengan musik ini, kita jadikan ini sebuah komitmen kita, kami dan sisi rumah kami datang kepadamu. 安静在神面前，让这个诗歌成为我们对神的一个要求。 Yang datang sama keluarganya, pasangannya, suami, istrinya, atau papa, mama, atau anaknya, boleh saya minta gandengan tangan sekarang? Gandeng tangan istrimu, gandeng tangan suamimu, pegang tangan anak-anakmu, pegang tangan orang tuamu, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Saat ini kami datang di hadapanmu, membawa hidup kami sebagai korban yang haru. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hatimu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tetap pegang tangan pasanganmu, papa mamamu, anak-anakmu ya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang haru. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hatimu. Katakan sama-sama. Kami dan seisi rumah kami
kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Anak-anak yang hari ini datang, ikuti Lause berdoa ya buat papa mama kalian ya. Papa mama ikut berdoa dan dengarkan suara anak-anakmu berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk papa mama. Meskipun mereka tidak sempurna Tuhan, tapi mereka belajar menyayangi saya. Tuhan tolong saya sebagai anak-anak untuk taat dan hormat kepada orang tua saya. Saya mau sayang mereka ya Tuhan, sama seperti Tuhan sayang mereka. Dalam nama Yesus saya berdoa. Papa Mama yang hari ini datang dan juga Bapak Ibu, Asuk, Ai yang datang dengan pasanganmu, mari berdoa untuk pasanganmu. Yang datang dengan anak-anak, Papa Mama doakan anak-anakmu. Biar mereka mendengar doa kalian untuk anak-anak. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, Papa Mama mendoakan anak-anak. Dipersilakan. Tuhan ampuni kami kalau kami mungkin hampir tidak pernah mendoakan suami kami atau istri kami. Lebih banyak omelan daripada doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami juga tidak pernah mendoakan anak-anak kami. Kami bukan orang tua yang sempurna, kami bukan suami yang sempurna, kami bukan istri yang sempurna, kami bukan akong ama yang sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami. Kalau ada hati yang keras di dalam diri kami, Tuhan hancurkan itu, lembutkan itu, dan buat hati kami seperti hati Kristus. Tuhan tolong kami menjadi papa yang Tuhan perkenan. Tuhan tolong kami menjadi mama yang Tuhan perkenan. Mulai hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Tolong setiap kami. Supaya kami mengasihi anak-anak kami seperti Kristus mengasihi mereka. Dan kami mengambil bagian kami untuk mengajar dan melatih mereka hidup taat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih untuk momen ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.